minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Ada bunyi apa? Okey, insya-Allah kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 110. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 107. Ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil. Maksudnya, dan jikalau Allah kehendaki, mereka tidak akan menyekutukan Allah, dan tidak kami jadikan engkau wahai Muhammad penjaga kepada mereka, dan engkau tidak pernah dilantik sebagai wakil untuk menjaga urusan mereka. Pengajarannya pertama, Allah memberi hidayat kepada sesiapa yang layak mendapat hidayat, dan Allah menyesatkan sesiapa yang inginkan kesesatan. Dan itu adalah keadilan Allah. Itu adalah keadilan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sekiranya Allah memberi hidayat kepada sesiapa yang tidak inginkan hidayat, maka mereka beriman dalam keadaan tidak ikhlas. Dan mereka tidak akan tunduk kepada perintah Allah sepenuhnya. Yang ketiga, semua manusia diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih jalan hidayat dan akhirnya mendapat syurga, atau memilih jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka.
Yang keempat, tugas Nabi dan semua pendakwah hanyalah menyampaikan mesej daripada Allah sahaja. Maka tidak perlu bersedih sekiranya dakwah tidak diterima oleh orang ramai. Okey, ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Maksudnya, dan jangan kamu mencela mereka-mereka yang menyembah selain daripada Allah, lalu mereka akan mencela Allah sebagai permusuhan tanpa ilmu. Demikian itu kami hiaskan bagi setiap umat amalan mereka, kemudian hanya kepada Tuhan mereka dikembalikan. Lalu Allah akan memberitahu segala apa yang mereka kerjakan. Okey, pengajarannya. Pertama, haram melakukan sesuatu amalan ketaatan yang akan membawa kepada kemungkaran. Haram melakukan amalan ketaatan yang membawa kepada kemungkaran, seperti mencela Tuhan-Tuhan yang batil selain daripada Allah. Tuhan-Tuhan yang batil selain daripada Allah, yang membawa kepada mereka mencela Allah. Yang kedua, kewajipan mencegah kemungkaran akan gugur apabila ia akan membawa kepada kemungkaran yang lebih besar. Yang ketiga, Islam tidak menggalakkan kita membuang masa dalam perkara yang tidak memberi sebarang faedah. Apatah lagi membawa imej yang buruk kepada Islam. Seperti bertengkar dalam suatu perkara yang tidak akan selesai.
Yang keempat, setiap manusia akan dihias amalannya agar dilihat baik. Orang beriman dihiaskan amalan ketaatan. Orang beriman dihiaskan amalan ketaatan. Dan orang yang tidak beriman dihias dengan amalan maksiat. Okey. Yang kelima. Tidak ada satu pun amalan yang dilakukan oleh manusia melainkan semuanya akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab dan diberi balasan yang adil. Okey, ayat 109, pengajaran ini kita gabung dengan ayat hari ini. Jadi sekarang kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey. Ayat hari ini Allah nak bagi tahu, sebelum ayat ni Allah bagi tahu orang-orang kafir bersumpah dengan bersungguh-sungguh. Apa sumpah mereka? Apa sumpah orang kafir? Dia jahat sebab Allah dah letak macam tu. Itu betul, tapi itu bukan sumpah mereka. Sumpah mereka ialah kalau datang satu bukti baru, pasti mereka akan beriman. Mereka bersumpah, wallahi kami akan beriman kalau ada satu bukti ataupun beberapa bukti yang baru yang menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW. Tapi akhirnya mereka tak beriman kan? Apa sebabnya? Sebabnya jawapan dalam ayat ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa nuqallibu. Dan nuqallibu kami bolak-balikkan. Jadi kalau nuqallibu kami, ini kalau belajar bahasa Arab lah, ini fa'al ke isim? Fa'al. Fa'al apa? Fa'al mudhari'. Apa tanda dia? Apa dia? Nun. Nun baris depan kan? Tanda fi'il mudhari' ialah nun. Kadang-kadang nun tu baris atas. Naktubu, na'budu kan? Kadang-kadang baris depan. Yang penting nun. Bila nun menunjukkan apa? Kami. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Jadi nun tu kami. Jadi nuqallibu, kami yang membolak-balikkan ataupun kami yang menghalang. Dia bahasa Arab, kalau perkataan fi'il
kita nak tukar kepada isim yang bermakna orang. Yang bermakna orang. Sekarang perbuatan. Orang yang membolak-balikkan. Senang je. Tukar nun menjadi mim. Cuba baca. Muqallibu. Tadi nuqallibu kami membolak-balik, itu perbuatan. Sekarang muqallibu orang. Cuba baca doa. Ya muqallibal qulub. Apa makna dia? Wahai Tuhan yang membolak-balikkan. Bukan kami dah. Jadi yang menunjukkan orang apa dia? Mim. Dan mim itu berbaris depan. Boleh faham? Jawapan menunjukkan tak pasti faham ataupun tak. Okey. Nujahidu. Nujahidu fa'il mudhari'. Tandanya apa? Nun. Kan? Makna apa? Kami berjihad. Cuba tukarkan orang yang berjihad. Mujahid. Mujahid orang. Kalau bahasa Melayu, daripada kami nak tukar pada orang pada orang yang. Dua perkataan. Bahasa Arab hanya perlu tukar huruf sahaja. Barisnya kekal, mu. Betul? Apa lagi? Nu'minu. Kami beriman. Tukarkan kepada orang yang beriman. Mukmin. Orang. Mudah ke senang? Mudah dan senang. Apa lagi? Apa lagi? Nuslim. Nuslim. Apa makna Nuslim? Nuslimu. Kami serah diri. Kalau nak jadikan orang Muslim. Muslim. Okey. Kami balikkan afidatahum, hati-hati mereka. Afidah ni jamak, plural. Afidatun. Kalau satu apa dia? Fuad. Fuad. Kalau satu fuadun. Kalau plural afidatun. Ada tak di Taman Tun jalan Tun Fuad, ada kan? Tapi jalan Tun Afidah ada? Tak ada. Jadi fuad, apa beza fuad dengan qalbun? Secara umumnya ulama kata fuad adalah qalbun. Qalbun adalah fuad. Secara umum. Ada sebagai ulama kata fuad ni sebahagian daripada qalbun. Dan lebih detail fuad adalah sebahagian daripada qalbun. Tapi secara umum fuad adalah qalbun. Kadang-kadang Allah guna afidah, kadang-kadang Allah guna qalbun. Okey. Kami balikkan hati-hati mereka. Siapa mereka ni? Orang musyrikin Mekah. Dan kebiasaannya ayat Quran walaupun turun pada orang tertentu, tapi pengajarannya untuk semua. Jadi kami halang hati mereka. Apa maksud kami halang hati mereka? Sehingga dia apa fungsi hati? Fungsi hati ialah untuk berfikir. Telinga mendengar, mata melihat, kemudian maklumat daripada mata dan telinga dihantar pada hati. Hati itu akan proses dan membuat keputusan. Betul? Sebab hati adalah raja kepada anggota badan. Yang kita bergerak semua diarah oleh siapa? Suami ke hati kita? Hati, kan? Hati kita. Hati kita kata
ambil itu, kita pun ambil. Sebab itulah Nabi kata kalau hati itu baik, semua anggota badan akan jadi baik. Kalau hati itu jahat, semua anggota badan keluar hasil yang jahat. Jadi Allah kata kami halang hati mereka sehingga mereka tak boleh berfikir. Ya. Kami sunnah. Wa absarahum, dan penglihatan mereka. Kalau mufrad basar, basarun. Kalau jamak absar. Yang kedua, kami halang pandangan mata mereka daripada apa? Jangan kita ingat Allah halang je, tapi tengok hasil setelah Allah halang apa berlaku. Dia tengok langit tak rasa apa-apa, tengok Quran tak rasa apa-apa. Itu mana Allah halang. Kama, sebab apa Allah halang? Kama, sebagaimana lam yu'minu, mereka tidak beriman dengannya. Dengannya tu balik pada apa? Boleh balik pada Quran, boleh balik pada Allah. Sebab beriman dengan Allah makna beriman dengan Quran. Tolak Al-Quran makna tolak Allah. Sebagaimana mereka tidak beriman dengannya, dengan Al-Quran, awwal marrah, kali pertama. Kali pertama. Subhanallah. Jadi Allah nak beritahu, Allah tak zalim. Kenapa Allah halang hati mereka daripada berfikir dan merasai kebesaran Allah? Dan Allah halang mata mereka daripada melihat kebesaran Allah sehingga mereka kagum dengan kebesaran Allah. Kenapa Allah halang? Sebab bila dah lihat pertama kali, jalan hidayah terbuka depan mata, dah dengar, tapi mereka tolak dengan senang. Sebab apa? Sebab mereka tolak, sombong. Itu balik pada surah Al-A'raf ayat 146. Cuba buka surah Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabil ar-rusdi la yattakhizuhu sabila wa in sabil al-ghayy yattabi'u dah. Okey. Cuba tengok ini dipanggil apa ni? Ayat mentafsir ayat. Tafsir yang paling baik ialah tafsir Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Al-Quran juga. Ayat ni menjelaskan lagi maksud ayat yang kita sedang belajar. Allah kata, "Sa'asrifu," aku akan
memalingkan. Sama juga nuqallibu. Aku akan halang, aku akan palingkan an ayati, daripada ayat-ayat aku. Caranya apa dah? Aku jadikan hati mereka mati. Aku jadikan mata mereka macam orang buta. Daripada apa? Melihat tanda-tanda kebesaranku. Tak ada deri rasa. Siapa ni yang Allah halang? Allazina yatakabbaruna, orang-orang yang sombong. Fil ardi, di atas muka bumi, tanpa hak, tanpa sebab. Okey? Antara tanda dia sombong apa dah? Bila dah hujah kebenaran Allah depan mata dia, ada kelas, ada semua, cukup bukti, dalilnya sahih semua depan mata dia, awal marrah terus dia tolak. Itu bentuk orang yang sombong. Boleh faham? Maka bila sombong, Allah halang terus. Kali kedua, Allah tak bagi peluang. Boleh faham? Anak kita nak masuk universiti, dapat tawaran universiti terbaik, beasiswa, tapi dia tolak. Tak apa, ada peluang yang lain. Biasanya tak ada. Betul? Itu universiti, ini apa dia? Syurga. Peluang untuk masuk syurga terbuka depan mata. Dah jelas, dah terang. Tapi dia tolak. Maka hasilnya Allah akan halang untuk seterusnya. Jadi kita tengok kehidupan manusia yang jauh daripada Quran. Puncanya apa? Adakah mereka tak pernah dengar langsung? Ramai yang dengar, tapi tolak. Tak apa, yang saya buat pun, itu sombong tu. Yang kamu buat dengan ya Allah, mana boleh banding? Sombong tak? Siapa kamu? Siapa guru kamu dibanding dengan wahyu daripada Allah? Kemudian Allah begitu detail lagi. Wa in. Ada wa in yarau kan? Ha? Wa in yarau kan? Wa in yarau. Dan sekiranya mereka melihat kulla ayat, setiap ayat, ayat Quran ke, ayat kebesaran Allah ke, setiap ayat mereka melihat, la yu'minu, mereka tak akan beriman. Bagilah 6,000 ayat Quran, dia tak akan beriman. Sebab apa? Sombong. Wa in yarau, dan sekiranya mereka melihat sabil ar-rusydi, jalan hidayah, terang-terang, la yattakhidhu, mereka tak teringin pun nak ambil jalan tu sebagai panduan. Sebab apa tu? Sebab Allah dah halang. Kenapa Allah halang? Sebab sombong. La yattakhidhuhu sabila, mereka tak jadikan jalan petunjuk itu sebagai jalan hidayah mereka. Tetapi wa in yarau, sekiranya mereka melihat jalan al-ghay, kesesatan yang mengarut semua, mereka ambil sebagai jalan. Walaupun terang-terang mengarut kan. Sekarang banyak pasal Nur Muhammad kan. Nur Muhammad tahu kan? Daripada hadis palsu. Dah ramai orang cerita, dah jelas bukti, tapi dia tetap mengatakan itu betul. Ustaz pakai serban famous masuk TV, tetap dia kata Nur Muhammad tu adalah betul, walaupun hadis itu telah dibuktikan palsu. Faham tak? Sombong. Allah sekat terus. Okey. Ada tak bukti contoh dalam Quran, siapa yang tolak kali pertama, Allah akan halang terus? Contoh dalam Quran. Tak, kisah-kisah. Dalam bentuk cerita kisah. Bila dia tolak kali pertama, sedangkan bukti itu jelas, Allah halang seterusnya. Sampai bila-bila. Tak cerita siapa? Iblis. Allah kata apa pada Iblis? Perintah Allah. Jelas tak? Itu adalah bukti daripada Allah. Dia mengaku tak Allah itu Tuhan dia? Ya, dia mengaku. Dan arahan cukup jelas, sujud kan? Tapi kenapa dia tak sujud? Sebab sombong. Kali pertama Allah perintah, kali pertama dia terus tolak. Allah kata apa? Abah. Buka surah Al-Baqarah ayat 34.
Wa iz qulna lil malaikah usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Cuba terjemah waiz. Dan ingatlah ketika mana qulna, kami telah berkata lil malaikah kepada malaikat, usjudu, sujudlah semua li Adam kepada Adam. Fasajadu, maka semua sujud kecuali iblis. Apa sebab iblis enggan sujud? Adakah bukti kebesaran Allah dan perintah Allah tak jelas? Tak. Puncanya aba, dia enggan, dan punca enggan ialah wastakbara, sombong. Kan? Bila sombong kali pertama, Allah kata apa? Wa kana minal kafirin. Jadilah dia orang kafir. Sebab itulah lepas tu dia semakin sombong kan, semakin insaf. Apa dia minta pada Allah? Dia minta pada siapa tu? Mana dia percaya tak Allah boleh panjangkan umur dia? Mana dia mengaku tak Allah itu Tuhan dia? Mengaku. Tapi kenapa engkar? Kalau mengaku itu Tuhan, bila berdoa minta pada Tuhan tu juga, kenapa engkar? Sombong. Maka Allah tutup pintu hidayah sampai bila-bila. Boleh faham? Sebab itulah saya nak ingatkan, siapa yang suka buat bid'ah biasa susah nak bertobat. Susah nak bertobat. Kenapa? Dia ingat dia betul. Dia ingat dia betul. Tak, ada satu benda yang besar, iaitu dia sombong dengan sunnah Nabi. Antara bid'ah yang Nabi tak buat dengan sunnah Nabi, dia rasa yang mana lebih baik? Dia punya. Tentulah dia rasa dia punya, sebab tu dia buat yang dia punya. Betul tak? Bukankah itu sombong dengan Nabi? Dan apa yang Nabi buat, bukankah itu wahyu? Bukankah itu sombong kepada wahyu? Sombong kepada Allah? Akhirnya dia tak bertobat. Dia akan pertahankan sampai 7 keturunan. Betul? Jadi jangan suka buat benda bid'ah. Semalam ada seorang pelajar datang kelas fizikal di office. Dia kata dia baru ikut kelas tadabbur sebulan. Umur dia 50 dia. Sebelum ni dia kata banyak dia ikut ajaran tarikat daripada pin yang macam-macam. Tapi bila dia berfikir, sekian lama aku belajar dengan guru, aku tak pernah faham pun ayat Quran. Sedangkan Islam tu sumbernya ialah Quran dan hadis. Dan sepanjang aku belajar dengan guru aku tak tahu pun apa sunnah Nabi. Islam apa ni? Akhir sekali dia berfikir, dia mencari, akhirnya jumpa kelas tadabbur baru sebulan. Dia kata setelah saya ikut kelas tadabbur, tenang hati. Memanglah tenang sebab dia daripada pemberi ketenangan. Betul tak? Jadi jangan sombong dengan Tuhan. Cuba buka surah Al-Isra. Ayat berapa? 45-46. Mana tahu? Tapi saya tak beritahu pun. Oh, kelas ni saya dah sebut. Oh, jadi bukan luar biasa lah, dah bocor. Saya baru nak puji hebatnya. Tarik balik lah. Okey. Baca. Apa dia? Wa iza. Ja'alna bainaka bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah
Hijaban mastura. Betul? Ayat 46. Wa ja'alna ala qulubihim ay yafqahuhu lagi zakarta wahdahu wallau adbarihim tengok Allah nak tegur kita. Wa iza qara'ta, dan apabila engkau membaca Quran. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, paling suci. Baca Quran. Ja'alna, kami jadikan antara engkau wa bainal ladzina la yu'minun, dan antara orang yang tak beriman seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang tak beriman dengan apa? Bil akhirah, hari akhirat. Hijaban mastura, hijab. Ini Nabi Muhammad baca Quran. Nabi Muhammad baca Quran. Yang ni orang musyrikin. Bila Nabi Muhammad baca Quran, Allah jadikan antara Nabi dengan orang kafir hijab. Walaupun paling dekat, walaupun dibaca oleh orang paling mulia, tapi tak masuk dalam hati mereka sebab mereka tak beriman dengan hari akhirat. Okey? Kemudian waja'alna, dan kami jadikan ala qulubihim, atas hati-hati mereka, akinna, penutup. Penutup tu jadi penghalang. Penghalang apa ni? Ay yafqahuhu. Penutup itu menghalang mereka daripada faqih, memahami Al-Quran. Orang musyrikin Mekah ni, dia bangsa Arab, Quran bahasa Arab, sepatut dia faham tak? Dia tahu tak maksud? Tapi dia tidak yafqahuna, tidak faqih. Makna pengajar Al-Quran tak masuk dalam hati, sekadar masuk di telinga. Ada hijab, hijab. Dan wa fi azanihim, dan kami jadikan pada telinga mereka waqra. Telinga mereka pula penyumbat. Yang ni Allah kata hati dan pandangan mata. Yang ni hati dan telinga. Kenapa Allah sebut hati dahulu? Hati adalah asas untuk manusia beriman. Bila afidah dah rusak, tengok sekarang Allah guna apa? Qulub, kan? Makna dia sama. Bila hati dah rosak, telinga dengar macam mana pun, mata lihat apa pun, tak ada faedah. Jadi yang paling penting apa dah? Hati. Jadi kami jadikan di telinga mereka waqra, penyumbat. Faham tak? Sekarang Allah cela tak orang yang tak faham Al-Quran? Allah cela tak? Tapi ada orang kata kita tak boleh belajar tadabbur Al-Quran. Sebab apa? Quran ni tinggi. Betul kan? Pernah dengar? Jangan belajar tadabbur Al-Quran. Sebab tadabbur Al-Quran tinggi untuk orang tertentu saja. Tapi sekarang Allah cela tak orang tak faham Quran? Kalau untuk orang tertentu, kenapa Allah cela? Kemudian Allah cela pula siapa ni? Allah cela siapa ni? Orang kafir. Kalau orang kafir tak faham pun Allah cela, kalau orang Islam tak faham, kan faham tak? Allah nak begitu, orang kafir pun kena faham, kamu orang Islam lagi kena faham. Kenapa? Kenapa lembab sangat? Dan ada tak ayat Allah suruh
kita sentiasa memperdengarkan Al-Quran kepada orang kafir. Bagi mereka dengar. Sebab apa? Daripada mendengar itu ada ruang untuk mereka dapat hidayat. Walaupun mereka kafir. Betul kan? Apatah lagi kepada orang yang dah Islam. Ada tak ayat tu? Allah suruh orang kafir dengar. Bagi peluang mereka dengar. Ada ayat tu. Surah apa? Surah apa? Kepala angguk bila tanya. Okey, nanti saya sebut. Kita habiskan ayat ni. Dan wa iza, dan apabila engkau menyebut, engkau Nabi Muhammad sebut apa? Rabbaka, Tuhan engkau, fil Quran, dalam Al-Quran, wahdahu, engkau sebut tentang Allah sahaja dalam Quran. Apa sikap orang kafir? Wallau ala adbarihim, mereka cabut lari. Kenapa? Sebab Nabi hanya sebut Allah. Mereka ada Tuhan lain. Betul tak? Kalau Nabi sebut Allah dan Tuhan-Tuhan lain, mungkin mereka dengar. Faham tak? Jadi mereka cukup allergic dengar perkataan Allah. Ada tak yang berlaku dalam masyarakat kita, bila kita ajak pada Quran, ajak pada hadis, dia akan pertikaikan. Betul? Dia kata apa? Yang jenis ajak pada Quran dan hadis ni adalah golongan sama dengan orang kafir ni. Bila Nabi sebut pada Allah, dia akan apa dia panggil apa? Allergi. Apa ni Quran hadis? Apa ni Quran hadis? Betul tak? Dia biasa dia nak dengar apa dah? Kalau kita sebut Syekh si fulan, okey dia dengar. Betul kan? Betul tak? Samalah. Sebab kamu sebut Allah sahaja, mereka cabut lari. Kalau sebut Allah dengan Syekh, dengan si fulan, mungkin dia duduk dengar. Boleh faham? Okey, cuba buka surah At-Taubah. Ayat 6. Wa in ahadun wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu summa ablighu ma'manah zalika bi'annahum la ya'lamun. Okey, cuba terjemah. Wa in, dan sekiranya ahadun, salah seorang, minal musyrikin, daripada orang kafir. Sekiranya ada salah seorang daripada orang kafir, musyrik, istajaraka, minta pelindung, mungkin dia berperang dengan tentera Islam, maka seorang tu cabut lari daripada kumpulan tentera dia dan minta berlindung kepada engkau. Allah suruh apa? Allah suruh bunuh ke apa? Fa'ajirhu, maka selamatkan dia, beri keamanan padanya. Hatta, sehingga apa? Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar ayat-ayat Allah. Rahmat tak Allah pada orang kafir itu yang asalnya menentang Islam? Rahmat tak? Allah tak kata bunuh. Tak. Selamatkan dia dan bagi dia dengar ayat Allah walaupun dia adalah kafir. Tiba-tiba kita, ustaz-ustaz kata, kamu jangan dengar ayat-ayat Allah. Sebab itu untuk orang bercanggah tak dengar ayat ni? Bercanggah. Allah suruh dengar, kamu kata jangan dengar. Apa maksud kamu ni? Sehingga mereka dengar kalam Allah. Kenapa Allah suruh dengar? Sebab daripada kalam Allah itu boleh membuka hati dan memberi hidayat. Berapa ramai yang asalnya jahil, kafir,
hanya dengar ya Allah boleh berubah, betul tak? Tapi ramai tak yang asalnya kafir, jahil, dengar kata Tok Guru boleh jadi beriman? Ramai tak? Kalau ramai bagi fakta. Saya sejak dengar kata-kata Tok Guru saya jadi orang beriman. Macam mana kamu boleh beriman kepada Allah? Guru kamu tak cakap pun pasal Allah, pasal Al-Quran, betul tak? Pasti kamu beriman dengan siapa? Guru kamu, fanatik pada guru. Taksub. Okey? Kemudian bila dia dengar, kalau dia beriman, alhamdulillah. Kalau dia tak beriman, summa ablighu. Kemudian ablighu apa dah? Bawa dia makmanah, tempat selamat. Sebab dia lari daripada kumpulan dia kan. Lepas kamu bagi tempat yang aman padanya dan dia dengar Al-Quran, kalau dia beriman alhamdulillah. Kalau tak beriman, bawa dia sampai dia tu selamat, jangan bunuh. Kenapa? Allah begitu, zalika bi annahum, kalau mereka tak beriman sebab apa? Sebab mereka kaum la ya'lamun. Mereka kaum yang tak mengetahui, tak faham, tak berilmu. Bila mereka tak faham, tak berilmu, tugas kamu apa dia? Bagilah ilmu. Jangan jauhkan mereka daripada ilmu. Betul tak? Kita sekarang bukan bagi ilmu pada orang kafir, menjauhkan orang kafir daripada ilmu. Betul kan? Bahkan menjauhkan orang Islam daripada Quran dan Sunnah. Ini perangai siapa ni? Siapa yang suka menghalang orang supaya jangan dengar Al-Quran? Siapa? Ini kerja siapa ni? Kerja syaitan dan orang kafir. Ada dalil? Ada dalil? Surah apa, ayat apa? Tak, beza kita dengan mereka, kita cakap ada dalil. Kalau kita tak boleh bagi dalil, kita macam nak sama dengan mereka. Surah apa? Kerja orang kafir kata, jangan dengar Quran, jangan faham Al-Quran. Hanya dengan cara itu saja kamu akan sentiasa menang melawan orang Islam, iaitu bila orang Islam jauh daripada Al-Quran. Surah apa, ayat apa? Bila satu masa nanti saya tanya je, pelajar semua boleh jawab. One day insya-Allah. Satu hari nanti. Bila? Wallahu a'lam. Cuba buka surah Al-Furqan ayat 26 ke? Betul ke? Fussilat. Berapa? 26. Surah Fussilat ayat 26. Wa qala allazina kafaru la walghaw Okey, jumpa tengok. Wa qala allazina kafaru, dan telah berkata orang kafir kepada siapa ni? Kepada sesama mereka, la tasma'u, jangan kamu dengar. Dengar di sini apa maksud dia? Dengar dan faham dan amal. Bukan dengar tapi tak faham. Kata orang kafir, jangan kamu dengar lihazal Quran ni. Jangan dengar. Jangan dengar sampai faham, sampai dapat hidayah. Jangan. Walghaw, dan kalau Muhammad baca juga Quran dan kebetulan kamu ada kat situ, kamu kena buat apa? Walghaw, buat walghaw ni daripada lara. Dah jadi bahasa Melayu pun. Itu kerja lara kan? Buat sesuatu yang sia-sia yang menghalang orang daripada menghayati Quran yang dibaca oleh Muhammad. Jadi siapa yang jenis larang orang dengar dan faham Al-Quran? Siapa ni? Orang kafir. Allah suruh apa tadi? Bagi peluang orang kafir dengar. Orang kafir kata apa? Jangan dengar. Dua je.
Kalau kita larang orang mendengar Quran, kita adalah ikut orang kafir. Kalau kita beriman dengan Allah, kena pastikan seramai mungkin dengar dan tadabbur Al-Quran. Apa rahsia? Orang kafir sangat tidak ingin manusia faham Al-Quran. Apa rahsia dia? Ni, hujung ni. La'allakum, moga-moga kamu, apa dia, taghlibun, kamu akan berjaya mengalahkan umat Islam. Dengan apa? Bukan dengan ekonomi, bukan dengan senjata canggih, dengan menjauhkan umat Islam daripada ajaran Al-Quran yang sebenar. Kamu menang. Betul tak? Sebab itulah sebelum turun Al-Quran, siapa menguasai Mekah? Orang musyrikin, bahkan menguasai dunia. Betul tak? Orang kafir. Tapi bila Allah turunkan Al-Quran dan Nabi ajak Al-Quran pada sahabat, hampir ramai yang beriman. Akhirnya siapa yang menang? Islam. Zaman Umar, hampir 2/3 dunia Islam memerintah. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Faham tak? Jadi orang kafir cukup faham. Selagi mana orang Islam jauh daripada Al-Quran, mereka relax. Tak payah kecoh-kecoh, tak payah serang orang Islam. Bagi mereka berperang sama sendiri. Betul tak? Sekarang orang Islam berperang sama sendiri. Sebab apa? Seorang nak balik pada Quran, seorang lagi tak nak. Orang kafir kata biar, kita duduk relax. Tapi kalau semua berpakat balik pada Al-Quran, itu mengancam orang kafir. Kita akan kalah. Boleh faham? Okey. Habis ah? Baru berapa ayat? Ha? Dah 5 ayat lah. 5 ayat dah. 6. Surah Al-An'am 145. Surah Baqarah 34. Surah Al-Isra 45, 46. 4 ayat. Ha? Surah At-Taubah 6. 5 ayat. Ini baru yang ke-6. Ha? Fussilat. Jadi 6 ayat ada. Baru berapa minit? Sejam. Cuma ayat kita belajar tak habis lagi. Okey. Yang dalam ayat-ayat ni semua, yang daripada satu ni, dia kata bila orang musyrik sombong, dia akan tutuplah. Dia tak boleh mendengar Quran dan Quran. Tapi yang ayat Surah Taubah ayat. itu dia kata tak mengetahui. Jadi lepaskan. Biasanya adalah satu tu tak faham, satu faham tapi sombong. Dia macam ni, yang sombong Allah halang orang kafir ataupun siapa saja daripada menghayati Al-Quran bila mereka sombong. Tapi ada peluang lagi tak untuk mereka balik ke pangkal jalan? Caranya apa? Jangan sombong. Jangan sombong je. Sebab penghalang dia dapat hidayah sombong. Bila dia bertaubat, hilanglah sombong. Sekarang dia merendah diri, datanglah hidayah. Faham? Adalah kebanyakan orang musyrikin Mekah yang menjadi sahabat Nabi kan, asalnya mereka sombong tak? Sombong. Abu Sufyan sombong 21 tahun berperang dengan Nabi, mencela Nabi. Tapi bila dia merendah diri, dia bertaubat, Allah bagi hidayah. Okey. Kemudian Allah kata wa nazaruhum, dan kami biarkan mereka fi tughyanihim, dalam tughyan apa dia? Kesesatan. Ya'mahun. Ya'mahun apa dia? Kebingungan ataupun meraba-raba. Faham? Bila kali pertama mereka tolak hidayat, maka Allah biarkan mereka dalam kesesatan dan meraba-raba. Apa maksud dia? Apa masalah mereka tak jumpa solusinya. Buat ni tak kena, buat ni tak kena, tukar undang-undang pun tak kena, tukar kerajaan pun tak menjadi. Okey, walau dan
Jikalau. Okey, saya nak sebut satu lagi ayat. Surah Al-Baqarah ayat 45 ke? Cuba tengok surah Al-Baqarah ayat 45. Wa aminu 44. Ayat bermula dengan wa aminu bima anzaltu. 41. Okey. Wa aminu bima anzaltu. Musaddiqan lima ma'akum. Wala takunu awwalu wala takunu awwala kafirin bih. Kemudian wala tashtaru bi ayati samanan qalilan. Okey. Cuba tadabbur. Wa aminu, dan berimanlah. Allah tu perintah ni tuju pada siapa? Orang ahli kitab. Mereka mendakwa tak mereka beriman dengan kitab mereka? Kan? Yahudi beriman dengan kitab Yahudi, Taurat. Nasrani, Injil. Jadi Allah kata berimanlah bima anzaltu, dengan apa yang aku telah turunkan pada Nabi Muhammad, iaitu Quran. Dan kemudian Allah berkata, sebab apa kamu kena beriman dengan Quran? Sebab apa? Sebab Quran hanya musaddiqan, ia hanya membenarkan lima ma'akum, yang ada bersama kamu, Taurat dan Injil. Sama je, tak ada beza. Kamu mendakwa kamu beriman dengan Taurat, kan? Jadi tak ada sebab untuk kamu menolak Al-Quran. Kenapa? Sebab Quran hanya mengesahkan apa yang kamu beriman. Tak ada sebab kamu tolak. Tengok, Allah bagi sebab kenapa kamu kena beriman. Kemudian wala takunu, dan janganlah kamu menjadi awwala kafirin, orang pertama yang kafir. Kenapa Allah sebut jangan jadi orang pertama kafir? Adakah boleh menjadi orang kafir yang kedua? Yang ketiga? Yang Allah larang jangan jadi kafir yang pertama, kan? Boleh jadi kafir yang kedua? Tak. Habis kenapa Allah sebut awal? Apa dia? Yalah, kenapa Allah larang jangan jadi orang pertama? Allah boleh je larang macam ni, jangan kafir, betul tak? Ayat dia macam ni. Wala takfuru, jangan jadi kamu kafir, jangan kafir. Boleh je. Tapi kenapa Allah sebut jangan jadi orang pertama? Apa dia? Satu. Bila kamu jadi orang pertama kafir, semua yang ikut selepas kamu akan tangguh semua dosa dia. Satu. Yang kedua, sebab kedua. Betul. Bila kamu tolak kali pertama, kamu kufur kali pertama, kali kedua, ketiga dapat hidayat pada kamu, kamu tak akan beriman sebab Allah dah halang. Faham? Ini bahaya ni. Jadi orang pertama. Jadi jangan jadi PM, jadi timbalan PM je. Tak habis lagi ayat ni. Sikit lagi. Wala tashtaru, jangan kamu beli ayat aku dengan harga yang murah. Apa kaitan? Yahudi dan Nasara, bila sebelum turun Al-Quran, sebelum datang Nabi Muhammad, mereka percaya tak? Dan mereka mendakwa mereka beriman dengan Al-Quran, dengan Nabi akhir zaman. Betul kan? Tapi bila turunnya Nabi Muhammad, bila turunnya Al-Quran, mereka tolak. Kenapa? Kenapa? Ni.
Sebab nak pertahankan samanan qalila. Kedudukan dan pangkat. Bila mereka, sebelumnya orang Yahudi ada kedudukan, ada pangkat. Bila mereka beriman dengan Quran, dengan Nabi Muhammad, mereka di mana? Jadi orang bawah lah. Betul tak? Ego, sombong. Allah kata jangan jual ayat aku dengan nilai yang sedikit, iaitu dunia. Jangan. Dan juga pengajaran, semua yang tolak Al-Quran sebab apa? Sebab samanan qalilah. Betul tak? Yang suka buat mengaruk ni benda bid'ah sebab ada follower ramai, ada income dia di situ. Betul kan? Setuju? Saya tanya, bukan saya kata. Setuju kan? Ni ada samanan qalilah. Kalau aku ikut Quran dan Sunnah, mungkin tak ramai pengikutnya, income pun tak. Okey. Okey, kemudian Allah kata walau annana, dan jikalau sesungguhnya kami nazzalna, kami turunkan ilaihim, kepada mereka al-malaikah. Malaikah ni seorang ke ramai? Kalau seorang? Malakul maut. Jikalau sesungguhnya kami telah turunkan kepada mereka malaikat. Apa kaitan dengan ayat sebelum? Ayat sebelum ni, ada tak mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh bahawa apa? Kalau Muhammad bawa bukti-bukti yang baru, mereka pasti akan beriman. Maka Allah jawab, jikalau kami turunkan kepada mereka malaikat, antara yang diminta oleh orang musyrikin Mekah ialah kami nak mereka turun dan mengesahkan bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Maka Allah kata, kalau kami turunkan malaikat, agak-agak mereka beriman tak? Cuba buka surah Al-Furqan ayat 21. Surah Al-Furqan ayat 21. Waqala allazi, saya tak tulis, masing-masing tengok. Dan masing-masing baca, tengok terjemahan. Waqala allazina la yarjuna liqa'ana, telah berkatalah orang yang tidak mengharap untuk jumpa kami, iaitu tak percaya pada hari akhirat. Apa dia kata? Laula unsila alaina malaikah, jika alangkah baiknya kalau turun malaikat pada kami. Lepas tu? Dan yang kedua, alangkah baiknya kalau kami dapat melihat Tuhan sendiri dengan mata kami. Apa dia? Allah kata sebenarnya mereka telah istakbaru, melampau dengan permintaan mereka tu. Sebab Allah tahu tak apa yang mereka minta tak sama dengan hati mereka. Allah tahu tak? Allah tahu tak mereka sebenarnya memang tak nak beriman pun. Jadi Allah kata mereka telah istakbaru, melampau dengan permintaan tersebut. Dan di sini Allah jawab, kalau kami perkenalkan apa yang mereka minta, iaitu kami turunkan malaikat dan kami tambah lagi lebih daripada yang mereka minta. Apa dia? Wa kallamahumul mauta, dan al-mauta ni orang mati. Al-mauta orang mati. Dan orang mati kallamahum bercakap dengan mereka. Makna nenek moyang mereka Allah hidupkan, dan yang mati itu hidup dan bercakap pada orang musyrikin Mekah. Apa dia? Muhammad ni memang benar. Muhammad ni memang benar. Quran tu memang daripada Allah. Kemudian kami tambah lagi lebih daripada yang mereka minta. Wahasyarna, dan kami kumpulkan alaihim, ke atas mereka, kulla syai'in, setiap sesuatu. Kubula ni ada dua maksud. Kubula
Qubula ada dua maksud. Pertama, saffan ataupun jama'atan. Makna kami kumpulkan setiap sesuatu secara berkumpulan, secara saf demi saf. Ramailah. Satu lagi, kumpulan makna ada ayanan. Kami kumpul semua sekali, bukan orang saja, haiwan kan dan sebagainya, secara mereka nampak dengan mata. Untuk apa ni? Untuk bercakap pada orang musyrik Mekah bahawa Nabi Muhammad memang benar. Quran adalah daripada Allah. Kalau kami buat semua ni, sama ada yang mereka minta ataupun lebih daripada itu, agak-agak apa berlaku? Allah kata apa? Ma kanu liyu'minu. Tidaklah mereka beriman. Illa kecuali an yasha Allah, kecuali dikehendaki Allah, oleh Allah. Kecuali Allah kehendaki mereka beriman. Disebabkan apa? Allah nak orang tu beriman, mesti ada sebab kan? Iaitu Allah pilih orang yang betul-betul nak beriman, Allah bagi iman. Tapi kalau Allah tahu mereka tu memang tak nak beriman, Allah tak akan bagi. Itulah keadilan. Allah bagi apa yang manusia nak. Nak sesat, silakan. Nak beriman, silakan. Walakin akan tetapi aksaruhum, kebanyakan mereka, yajhalun, jahil. Jahil apa ni? Yalah, jahil bahasa Arab, tak ada ilmu bahasa Melayu. Jahil apa? Tak ada ilmu tentang apa? Tentang kebesaran Allah, tentang kebenaran Rasulullah, tentang kebenaran Al-Quran. Mereka jahil. Kalau mereka tahu, mereka berilmu, mereka ambil masa lama tak untuk beriman? Tak. Macam tukang sihir Fir'aun. Bila mereka, sebelum itu mereka jahil, tapi bila mereka nampak bukti Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa kan, ambil masa lama tak untuk mereka beriman? Dan bila mereka beriman, mereka takut lagi tak pada sesiapa? Itu iman. Mereka sanggup hilang apa? Hilang segala-gala, walaupun nyawa, bila mereka dah kenal Allah. Tapi Fir'aun tengok juga mukjizat tu, tapi mereka tak beriman. Sebab apa? Sebab jahil. Kenapa jahil? Sombong. Bolehkah? Secara berdepan. Jadi sekarang Allah kata kalau kami turunkan kepada mereka malaikat sebagaimana mereka minta, dan kami bagi lebih lagi, iaitu kami hidup pada orang yang mati, nenek moyang mereka semua keluar kubur dan beritahu Muhammad memang benar. Kami tambah satu lagi, kami kumpul semua yang dah mati, binatang apa semua bercakap Nabi Muhammad benar. Mereka akan beriman tak? Tak. Maka sebab tu Allah tak turun ataupun tak perkenalkan apa yang mereka minta. Sebab sia-sia. Faham tak? Allah tak akan buat benda yang sia-sia. Sebab Allah tahu hati mereka yang sebenar. Kan? Macam kita lah, anak kita degil, kita dah tahu kan, dah 2-3 kali dia buat salah, kali keempat dia minta lagi, kita bagi tak? Kita tak bagikan. Dan kita cakap apa? Kalau mak bagi pun kamu tak akan buat juga. Sebab apa? Daripada pengalaman yang lepas, dah setahun kamu macam ni lah. Betul tak? Tapi kadang-kadang Tuhan buat pada kita, kita perasan tak? Tuhan perasan tak? Ayat dah dengar, boleh kata setiap hari, setiap minggu, tapi nampak macam tak mau, tak masuk. Ada yang belajar tapi tak masuk kan? Jadi kalau belajar tak masuk ni, Tuhan tahu dia sebenar tak ikhlas. Kalau orang ikhlas, dia akan apa? Kalau ikhlas datang nak belajar, nak berubah, dia akan berubah. Dengar je, tunggu je, dia dengar terus. Sami'na wa ata'na. Okey,
Bolehkah? Sebab tu Allah sebut sifat orang munafik bila masuk majlis Nabi apa dah? Dengar, duduk dalam majlis Nabi, bukan kelas IFC. Majlis Nabi, Masjid Nabawi, dan penceramahnya siapa? Rasulullah. Dengar Quran daripada mulut Nabi sendiri. Tapi masuk tak hati mereka? Tak. Sebab apa? Ya jahalun. Mereka jahil. Sebab tu yang penting apa dah? Ikhlaskan hati. Kalau ikhlas akan nampak perubahannya, insya-Allah. Okey? Ada soalan tak? Ada soalan berkenaan ayat yang kita belajar hari ini? Tak ada soalan? Kalau tak ada, saya bagi soalan. Siapa contoh manusia yang kali pertama dah jelas bukti kebesaran Allah dan perintah Allah pun jelas, tapi bila dia tolak kali pertama dalam keadaan dia sombong, maka lepas tu Allah tak bagi hidayah padanya. Siapa? Siapa? Kenapa slow? Ha? Macam takut pada iblis ni. Jawab aku aja. Ha? Ha? Oh, takut salah, bukan takut pada iblis. Tapi bila kita tak jawab iblis, suka tak? Sukalah sebab baru belajar dah lupa ya. Ha? Iblis, apa dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 34. Surah Al-Isra ayat 45 dan 46 kan? Cerita tentang apa? Allah jadikan walaupun Nabi yang sendiri membaca Al-Quran dan orang kafir itu mendengar direct daripada Nabi, tapi tak masuk dalam hati. Sebab apa? Ada hijab. Puncanya sombong. Okey, tak ada soalan? Kalau tak ada, kita baca buku Riyadhus Salihin. Okey, kita hadir ke berapa? Hadir ke 20? Hadis ni famous ni, kita dah selalu dengar kan? Betul tak? Kita biasa dengar. Tapi mungkin sebahagian kita tak pernah belajar daripada hadis. Okey, kita baca. An Abi Sa'id Sa'di ibni Malik ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi SAW qala, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, kana fiman kana qablakum. Dalam buku teks, tak ada teks Arab kan? Tak ada. Cuba cek, saya baca Arab dan tengok terjemah, betul ke tak?
Syah, jemaah tu betul ke tak? Kana adalah fiman, orang yang kana qablakum, sebelum kamu. Sebelum kamu makna cerita ni berlaku bila ni? Sebelum zaman Rasulullah SAW. Jadi pengajarannya apa? Cerita-cerita umat dahulu boleh tak kita jadikan sebagai pengajaran dan panduan? Boleh. Dan yang paling tepatnya ialah cerita orang dahulu, tapi sumbernya daripada Rasulullah. Sumbernya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang rajulun, seorang lelaki, qatala, telah membunuh 99 nafsan, telah membunuh 99 orang. Wasa'ala, lalu dia bertanya an a'lami ahlil ard, dia bertanya tentang orang yang paling alim. Subhanallah, ini kaedah, bila kita jahil kita bertanya siapa? Orang yang paling alim lah. Jangan bertanya siapa saja, dan jangan tunggu mimpi. Fadalla ala rahib, maka fadulla, maka dia tunjuk pada lelaki yang bunuh 99 kepada seorang rahib. Rahib apa makna dia? Ahli ibadat. Ahli ibadat ni masalahnya apa? Kurang ilmu. Biasa ahli ibadat ni dia fokus pada ibadat tapi tak berpandu pada ilmu. Ni bahaya ni. Sebab tu syaitan lebih takut antara orang alim yang tidur dengan ahli ibadat yang sedang beribadat. Yang mana syaitan takut? Orang alimnya tidur. Kenapa? Sebab orang alim tidur dalam keadaan ilmu, berwuduk kan. Tidur dia pun jadi ibadat. Tapi orang jahil yang sedang beribadat, kadang-kadang ibadat dia tak sama dengan Nabi. Syaitan kata silakan, teruskan. Nak baca zikir 10,000 silakan. Syaitan tak heran. Okey. Fa'atahu, lalu lelaki ini jumpa rahib. Faqal, lalu dia berkata, lelaki ini berkata pada rahib, innahu qatala 99 nafsan, dia telah bunuh 99 orang. Hal laha min taubat, ada peluang tak nak bertaubat? Simple je soalan. Mana lelaki ini nak bertaubat tak? Nak bertaubat. Walaupun dosanya besar ke? Sangat-sangat besar. Bunuh satu jiwa pun dah menyebabkan boleh masuk neraka. Satu orang, ini dia bunuh berapa ni? 99. Jadi dia menyesal nak bertaubat. Jadi dia tanya rahib, boleh tak aku bertaubat? Maka kata rahib apa dia? Tengok jawapan dia. La. Sepatah aja. La. Tak boleh. Kenapa? Dia kata tak boleh. Sebab dia tak ada ilmu satu. Yang kedua, sebab orang bila suka beribadat, dia pandang rendah kepada orang buat dosa. Woi, dosa kamu besar ni, banyak ni, memang tak ada peluang. Faham tak? Itu bila tak ada ilmu, dia tertipu dengan ibadat dia. Bila dia banyak ibadat, dia suka pandang rendah kepada orang yang buat maksiat. Maka akhirnya kata, memang tak ada peluang dah. Aku seorang pun tak bunuh, kamu 99 nak bertaubat. Faham tak? Itu bahaya apa tu? Bahaya jahil. Berapa ramai yang beribadat dalam keadaan jahil. Kalau kita pergi surau masjid kan, ramai yang beribadat. Nampak beribadat tapi sebenarnya buat dosa. Contohnya nanti yang tu nanti dulu Contohnya kadang-kadang dia baca kuat kan. Kononnya apa dah? Tak nak betulkan makhraj tu. Sebab guru dia ajar kalau baca salah makhraj, salah tajwid, batal solat. Maka fahaman guru tu melekat dalam kepala. Dia tak tengok ada orang ramai. Dia baca kuat satu, jadi dosa. Jadi dosa kan, mengganggu satu masjid. Betul, memang ada masjid yang selalu ada kuliah maghrib setiap malam, tapi jemaah setiap kali salat buat dosa. Sebab apa? Jahil. Faham tak? Bahkan ada guru kata, kalau kita baca tak dengar di telinga, batal solat. Fatwa sesat. Siapa cakap batal solat?
Kesian tak orang yang telinga pekak kan? Ataupun telinga dia clear tapi surah tu bumbung zain, hujan lebat. Semua nak kuat sebab apa? Fatwa guru tu. Apa akhir jadinya? Makmum tak tahu ni iman takbir ke makmum. Kan? Ya Allah, banyak merosakkan sebab kejahilan. Dan banyak lagi. Ada seorang saya selalu tengoklah, dia pergi awal sebab jahil lah. Ambil wuduk awal sebelum azan. Tapi bila ambil wuduk, dia dalam kepala dia, aku nak salat jemaah je. Selagi tak kamat, dia tak bergerak. Jadi dia tengok, dah riak, dah siap wuduk, orang dah azan, habis azan dia duduk kat situ. Orang solat sunat, dia duduk kat situ. Orang qamat, dia duduk kat situ lagi. Akhir sekali, dia pergi sebelah azan, duduk sah yang ketiga. Jahil. Betul tak? Jahil. Ini syaitan nak ni. Syaitan suka orang beribadat dalam keadaan jahil. Silakan beribadat. Akhirnya pergi di akhirat habaan mansura. Debu-debu yang berterbangan. Sebab tu lebih baik kamu belajar amalan sedikit tapi berdasarkan ilmu daripada amalan banyak tapi berdasarkan kejahilan. Tengok ni, fatwa sesat kan? Dia kata tak boleh. Maka lelaki ni buat apa? Pada muka. Yalah, memang dia frust. Aku nak bertaubat, kamu kata tak boleh. Geramnya. Senang nak sebut daripada 99 100 kan. Okey, lepas tu dia tak putus asa sebab dia memang nak bertaubat. Ini bukti dia ikhlas bertaubat. Dia pergi tanya lagi, siapa lagi yang paling alim yang ada ketika itu? Maka fadulla ala rajulin, ditunjuk padanya kepada seorang lelaki alim. Tadi apa? Rahib. Beza tu. Rahib dengan alim. Maka kata lelaki ni, dia telah bunuh 100 orang. Dari 99 kan? Sekarang naik 100. Fahal lahu min taubah? Ada peluang tak untuk dia bertaubat? Apa jawapan lelaki yang alim ni? Naam. Yang tadi jawab sepatah je. La. Betul tak? La je. Kena bunuh. Naam. Ya. Bahkan dia tambah lagi, waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang boleh menghalang antara kamu dengan taubat? Siapa yang boleh halang? Tak ada siapa boleh halang. Tetapi lelaki yang berilmu, tengok orang berilmu lain. Bukan setakat bagi kata boleh bertaubat je, tapi ada panduan dia. Nak bertaubat ada panduan, ada kaedah. Apa dia? Intaliq, pergilah ila ardi kaza wa kaza. Kamu kena pergi ke satu tempat yang lain. Kenapa? Fa inna biha unasan ya'budunallah. Fa'budillah ma'hum. Kamu kena keluar daripada tempat ni sebab tempat kamu ni kawasan orang jahat. Kamu nak berubah di kawasan orang yang selalu buat jahat 24 jam, tak boleh. Syarat nak bertobat, kena berhijrah. Kamu kena pergi satu tempat yang tempat tu kebanyakan orang beribadat pada Allah, beriman. Duduk kat situ. Makna salah satu syarat bertaubat apa dia? Suasana tu, suasana. Kan? Kadang-kadang kita duduk Kuala Lumpur kan, orang duduk kerja dunia. Satu taman kita semua kerja dunia. Kelas pun tak ada kan. Kita nak bertaubat di situ. Sukar ke senang? Kena berhijrah. Ke mana? Taman tu pun bukan. Bukit Jelutong. Bukit Jelutong pula di apa? Sebelah kolam dakwah. Dulu ada rumah kosong sebelah kolam dakwah bertahun. Tapi ada orang dah sewa dah. Dah terlambat lah. Okey. Lepas tu wala tarji', pesan lelaki yang alim ni lagi, jangan kamu balik pada ardika, bumi kamu ni, kampung kamu. Jangan balik semula. Kenapa? Fa innaha ardu sau'in. Sebab kampung kamu ni negeri orang jahat. Jangan balik. Kalau balik, kamu akan balik macam salah. Betul tak? Sebab tu salah satu syarat taubat yang kita belajar. Apa dia? Berazam untuk tidak ulang. Salah satu cara berazam untuk tidak ulang, jauh daripada kawan-kawan jahat. Kalau kita bertaubat tapi masih berkawan dengan kawan jahat, kita tak berazam. Kita bertaubat main-main. Dia kata, jangan duduk bersama orang-orang jahat sebab kamu akan terpengaruh.
Okey, lepas tu fantalaqa, lalu lelaki ini terus pergi. Ini bukti dia bertaubat. Apa bukti? Terus jalan. Dia tak kata, okeylah, besok aku akan pergi. Tak ada. Taubat boleh tak ditangguhkan? Sebab mati bila-bila masa. Fantalaqa, dia terus pergi hatta iza nasafa at-tariq. Sampai dia sampai di nisfa ni, pertengahan. Pertengahan apa dia? Antara kampung dia dengan kampung yang dia nak pergi bertaubat. Sampai kat tengah-tengah. Kemudian atahu al-maut. Malaikat maut datang nak cabut nyawa dia. Fakhtasamat, maka bergaduh. Ketika itu malaikatur rahmat, malaikat rahmat dan malaikat azab bergaduh. Pasal lelaki seorang ni malaikat bergaduh. Pasal apa bergaduh? Sebab kalau nyawa jasad orang tak beriman yang akan cabut nyawanya siapa? Malaikat azab. Cuma last sekali malakul maut lah. Kita dah belajar kan? Bila nyawa nak dicabut, malaikat ramai akan datang. Kalau nyawa jenazah orang tu orang kafir, yang ramai datang malaikat azab. Malaikat azab akan cabut nyawa permulaannya, last sekali baru dia serah pada malakul maut yang bernama Malakul maut. Bagus. Tak ada nama Israel. Tak ada. Dan kalau orang yang nak mati tu orang beriman, malaikat yang ramai datang, malaikatur rahmah, yang akan cabut nyawa dengan lembut. Okey, sekarang kenapa bergaduh ni? Kenapa bergaduh? Sebab malaikat rahmat berkata, lelaki ini telah datang untuk bertobat kepada Allah dengan hati yang suci kepada Allah. Tapi malaikat azab pula ada hujah dah. Dia kata apa? Lelaki ini lam ya'mal khairan qat. Lelaki ni walaupun nak bertaubat tapi tak pernah beramal kebaikan walaupun satu zarrah. Ada hujah tak? Dia nak bertaubat tapi tak ada amalan pun. Kelah tadabbur lagi tak pergi. Okey. Maka datanglah bila bergaduh kena ada orang ketiga, pendamai. Siapa pendamai ni? Fa'atahu malakun. Datanglah satu malaikat fi surati adamiyyin, dalam bentuk seorang lelaki. Faja'aluhu bainahu, maka malaikat yang berupa lelaki kat tengah-tengah sebagai hakaman, sebagai hakim untuk selesaikan masalah pergaduhan antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Maka kata malaikat yang jadi adil ni, pengadil, qisu ma bainal ardi, cuba ukur antara dua tempat ni. Tempat lelaki ni kampung dia dengan kampung tempat dia nak pergi bertobat, mana dia lebih dekat? Lebih dekat pada kampung asal ataupun lebih dekat pada tempat dia nak bertaubat? Kemudian faqasu, lalu malaikat azab dengan malaikat rahmat ukur tepat ni. Dia ukur dengan apa ni? Dia ukur dengan apa? Tak payah jawab, jangan jawab. Fawajadu, maka mereka mendapati lelaki ini adna ilal ardi allati arada. Dia lebih dekat dengan bumi kampung yang dia nak pergi bertobat. Dekat pula berapa inci? Berapa kaki? Sejengkal. Sejengkal je. Kalau sejengkal, kita jalan sejengkal berapa saat? Setengah saat. Makna apa tu? Makna apa tu? Taubat ni kena tepat waktu dia. Kalau terlewat walaupun setengah saat tak boleh. Sebab itulah Firaun bertaubat tak? Bertaubatlah. Jangan fitnah pada Firaun lah. Firaun bertaubat. Dia bertaubat. Tapi terlewat, mungkin terlewat setengah saat je. Lelaki ni bertaubat tapi Allah terima. Sebab apa? Cepat, setengah saat je. Itu bukti apa? Taubat jangan tangguh, jangan lewat. Kita nak tangguh besok, tengok malam tu mati. Sekejap lagi. Tengok balik rumah aksiden, mati. Okey, lepas tu lalu faqabathu malaikatur rahmah. Maka malaikat rahmat cabut nyawa lelaki ni. Makna apa?
dia mati dalam keadaan beriman dan menjadi ahli surga. Hadis muttafaqun alaih. Okey, ada tak sebut riwayat lain lepas tu? Ada, okey. Dalam riwayat yang lain yang sahih, fakana ila qaryah as-salihah, dia kepada kampung yang dia nak pergi bertaubat itu lebih dekat berapa? Dia sebut apa? Sejengkal je, sejengkal je. Bukan sedepa. Faju'ilah, maka dijadikan dia ahliha, ahli kampung yang dia nak bertaubat. Dicatat sebagai orang yang beriman. Okey, dalam riwayat yang lain yang sahih juga, Allah telah mewahyukan kepada ini apa dia? Tanah tu. Tanah tempat dia nak pergi bertaubat dengan tanah tempat yang dia bertolak. Okey, tanah tengah-tengah dengan tempat dia, kampung dia, Allah kata apa? Pendekkan. Kemudian Allah kata pada kampung yang dia nak pergi bertaubat, Allah kata jauhkan, bagi panjang sikit. Subhanallah. Tengok rahmat Allah. Makna apa tu? Kalau ikut hadis ni, kalau Allah tak perintah bumi itu supaya panjang ke pendek, mungkin Allah tak terima taubatnya. Menunjukkan Allah sangat-sangat menunggu taubat hamba-Nya. Sampai begitu sekali. Fawajaduhu ila, maka dia dapati lelaki ini kepada tempat yang dia nak pergi bertaubat lebih hampir. Faghufira lahu, maka diampunkan dosanya, walaupun dosanya membunuh 100 nyawa yang tak berdosa. Okey, apa pengajaran daripada hadis ni? Kita biasa dengar kisah ni kan, dan kita pun selalu bukan biasa saja, tapi mungkin dah muak kot kan. Tapi apa pengajarannya? Kita ambil tak pengajaran daripada kisah ni? Apa pengajarannya? Allah sentiasa? Tak, itu bukan pengajaran. Dah lama dah kita tahu Allah sentiasa buka pintu taubat. Pengajaran yang paling penting apa dah? Kita berdosa tak? Dan setiap hari tak kita berdosa? Pengajarannya apa dah? Jangan tangguhlah. Walaupun setengah minit. Kalau kita mengumpat, kan? Bila kena minta maaf pada orang yang kita umpat? Lepas balik Mekah? Ataupun masa nak pergi Mekah? Bila nak pergi Mekah buat majlis. Kenapa? Saya minta maaf semua, kosong-kosong. Tengok-tengok salah seorang yang kita mengumpat dah mati dah, kan? Jadi pengajaran untuk kita beda. Buat dosa apa? Tama-tama yang melibatkan hak orang. Terus jumpa dia, telefon dia, beritahu saya ada mengumpat awak. Saya kata pada muka awak, masuk penjara kan? Saya minta maaf. Betul. Kadang-kadang kita tak rasa itu adalah dosa. Sebab itulah kita tak segera bertaubat. Kita tak rasa itu dosa sebab kita dah selalu buat setiap hari. Apa kata pepatah Melayu? Allah tegar kerana saya tak hafal hadis Melayu. Mana kalau dah biasa sangat, kita tak rasa benda itu dosa. Itu bahaya tu. Dosa yang paling bahaya ialah bila buat dosa tak rasa dosa. Bahaya tu. Sebab kita tak akan bertobat. Sebab tu orang beriman bila buat dosa, apa sikap orang beriman? Tak ada satu hadis. Ada satu hadis. Allah kata, Nabi kata, orang beriman bila buat dosa, dia rasa dosa tu walaupun kecil macam gunung nak hempak kepala dia. Masa tu juga nak hempak. Cuba bayangkan bangunan nak runtuh sekarang. Kita nampak ni. Kita boleh tak tangguh besok aku nak bangun. Itulah gambaran orang beriman dengan dosa. Macam gunung yang besar nak hempak kepala dia. Dia tak akan tangguh. Masa tu juga dia bertobat. Walaupun dosa kecil. Manakala orang munafik mengaku Islam tapi ada ciri munafik. Bila buat dosa, apa sikap mereka? Nabi buat contoh. Apa sikap orang munafik bila buat dosa, walaupun dosa besar? Dia anggap macam lalat aja. Dia macam tu je.
Alah lalak je. Pada itu dosa kan. Walaupun dosa kecil, tapi kadang-kadang sebab dosa kecil menyebabkan orang tu masuk neraka. Betul kan? Sebab wanita, Nabi cerita ada seorang wanita kaki ibadat malam, kaki puasa, kaki sedekah. Kan? Hebat tak solat malam? Hebat. Tapi ahli neraka. Ahli neraka. Apa dosanya? Dia ada bunuh jiran? Tak ada. Menyakiti hati jiran. Berapa jiran? Satu je. Nabi kata ahli neraka. Sebab apa? Takkanlah ibadat dia yang banyak tak boleh nak cover satu dosa. Bukan soal cover. Ibadat dia tak berkesan. Apa tujuan ibadat? Nak melahirkan akhlak yang mulia. Itulah tujuan. Ibadat bukan tujuan. Ibadat adalah wasilah. Mekanisme untuk melahirkan hati yang bersih, akhlak yang mulia. Bila kamu solat malam, sedekah, tapi akhlak tak baik, mana ibadat tak betul? Ada something wrong. Mesti ibadat tak betul. Kalau ibadat betul, melahirkan apa? Akhlak yang cantik. Sebab tu Nabi kata, ibadat banyak macam mana pun, kalau menyakiti jiran, ahli neraka. Hasil ibadat tak nampak. Boleh faham? Okey. Apa lagi pengajaran? Apa dia? Bila kita bertaubat, Allah akan permudahkan. Apa saja cara Allah akan permudahkan. Apa ni? Seperti apa? Contoh. Contoh cerita ni lah. Mana Allah yang riwayat mengatakan Allah pendekkan bumi itu kan. Sebenarnya makna Allah permudahkan, Allah sangat-sangat membantu orang yang betul-betul ikhlas nak bertaubat. Kemudian yang ketiga, bila nak bertaubat, jangan duduk tempat yang kawan-kawan memang kaki sembah kosong, kaki tak pergi masjid, kaki malah belajar. Jangan duduk bersama mereka. Kalau kamu betul-betul nak bertaubat, kena hijrah. Satu lagi, yang keempat. Ulama mengatakan yang keempat, bila kita bertaubat, kena ada seorang yang pandu kita. Makna kena belajarlah. Sebab tanpa ilmu, orang tu tak boleh bertaubat. Sebab itulah punca lelaki ni berpindah ke sana, puncanya apa dia? Daripada seorang alim kan. Jadi lepas pergi ke tempat tu, kena belajar, kena cari guru dan berilmu. Ilmu akan pandu kamu kepada taubat yang sebenar. Tapi kalau kamu bertaubat dalam keadaan jahil, dah walhasil balik asal. Sebab tu ramai tak kita tengok ada artis yang bertaubat tapi akhirnya buka balik kan. Kadang-kadang lebih teruk daripada dulu. Sebab apa? Sebab dia bertaubat tapi masih duduk tempat yang sama. Dan yang kedua, tidak belajar, tidak menuntut ilmu yang sahih. Maka taubatnya tak ke mana. Okey. Pendapat majoriti ulama, siapa yang buat dosa besar macam mana sekalipun, walaupun melibatkan hak orang, kalau dia ikhlas bertaubat, Allah terima. Buktinya kisah lelaki ni. Dosa dia melibatkan orang lain. Apa dia? Dia syarat bila bunuh orang melibatkan orang kan? Melibatkan hak orang. Hak siapa? Dia ada 3 hak. Pertama, hak Allah. Sebab dia bunuh makhluk Allah. Kalau melibatkan hak Allah, tak ada masalah. Allah tu Maha Pemaaf. Betul? Yang kedua, melibatkan hak siapa? Keluarga si yang dibunuh tu. Mana kalau nak bertaubat, sepatut dia kenapa? Minta maaf pada keluarga, saya serah diri. Kalau nak hukum kisah, silakan. Kalau nak maafkan, alhamdulillah. Kalau keluarga dia maafkan, okey. Yang ketiga, melibatkan hak yang kena bunuh tu. Hak dia sendiri. Tapi sekarang, yang kena bunuh dah mati. Macam mana nak minta maaf? Faham tak? Okey, lelaki ni, dia bertaubat. Dia jumpa tak semua keluarga 100 orang yang dibunuh ni? Tak.
Kemudian 100 orang yang telah dibunuh, adakah telah memaafkannya? Tahu. Ha? Tak tahu pun. Tapi Allah terima tak taubatnya? Allah terima. Jadi itu pendapat majoriti ulama. Kalau dia bertaubat dengan ikhlas, taubat nasuha, Allah terima. Tapi ada satu pendapat Ibnu Abbas, dia kata Allah tak terima. Sebab dosa dia melibatkan orang. Kecuali selesai 3 hak ni. Kalau hak Allah tak ada masalah. Tapi hak keluarga si pembunuh kena jumpa dia. Kalau dia maafkan, okay. Hak yang ketiga ni hak yang dibunuh, jumpa di akhirat. Ini pendapatlah. Ha? Okey? Ustaz, apa kaitan dengan satu doa yang Nabi ajar? Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtu wajra'an dhalika lahu qurbatan ilaika yawmal qiyamah. Doa untuk orang-orang yang kita dah mengingani, kita dah baginya ya. Dan kita cakap kalau kita jumpa doa ni dan akan menjadi kita punya kafarah dengan orang-orang yang juga. Bismillah, cuba baca dah, tak clear. Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtu faja'al Sabaqtu faja'al dhalika lahu qurbatan ilaika yawmal qiyamah. Mana orang cela dia, kan? Kami bukan dia lah, dia yang mencela orang. Dia kata sesiapa yang kita rasa dia, jadi kita minta Allah bagi dibuat macam satu korban pada hari ni. Bagi hadiah kepada siapa? Orang yang kita cela tu. Orang yang kita rasa tu. So, kita mendoakan kepada orang tu. Sebab kita dah Wallah alam, saya tak pernah dengar doa ni. Cuma ulama bagi garis panduan, kalau kita buat dosa melibatkan orang, termasuklah mengopak ke mengutuk ke, ulama bagi panduan kena jumpa dia, minta maaf. Kalau dia telah mati, ulama bagi kaedah kita kena bersedekah, niat pahala sedekah kepada orang yang kita kutuk tu. Semoga Allah ampunkan dosa kita dan Allah ampunkan dosa dia. Itu je cara. Kalau di akhirat besok dia tak maafkan kita, kita akan kena bayar balik dosa tu dengan apa? Pahala kita. Sebab masa tu mana ada duit, kat kredit pun dah tak ada dah. Kita hanya kena bayar dengan pahala kita. Kalau ada pahala. Sebab tu lepas titian sirat ada satu nama tempat. Apa tu? Qantara. Qantara tu apa dia? Dia akan check, stop, berhenti kat sini. Jadi siapa-siapa yang ada hak ke atas kita, orang tu akan tuntut. Masa tu kita akan bayarlah. Kalau dah habis semua pahala, transfer dosa orang tu kita akan tanggung. Betul tak? Jadi sebab itulah kalau kita buat dosa melibatkan orang, terus minta maaf kepada orang tu masa dia hidup. Kalau dia dah mati, dia pun tak jumpa, buat yang kedua tadi, kita niat sedekah kepada orang tu. Semoga Allah terima. boleh tanya soalan lain? Boleh? Saya nak tanya pasal pinjaman atau simpanan yang syariah compliant, penggunaan perkataan. Adakah benar menjadi tanggungjawab kita untuk sedidik isi kandungan syariah compliant itu, atau kita boleh kata terserah pasal orang buat dan ekspert? Perlu ke kita sedidik? Tak perlu. Kewajipan kita, Allah kata apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya orang yang berilmu, orang yang pakar dalam bidang tertentu sekiranya kamu tak tahu. Kita nak selidik pun kita bukan ada ilmu pun, kita bukan ada kepakaran. Betul tak? Jadi kalau syarikat tu ada panel syariah dia, kita percaya pada dia. Dia diberi otoriti kan. Kita serah pada dia. Kalau dia kata halal, kita ikut je, kita tak berdosa. Kalau yang salah dia akan tanggung. Jadi kita tak payah Tak payah. Agama ni mudah. Kalau kita dah nak selidik macam tu, kita jadikan agama tu susah. Sama juga kita pergi restoran, kita perlu cek tak ayam beli kat mana, sembelih kat mana. Oh, dia kata saya tak tahu. Pergi kedai lain pula, akhirnya mati kebuluran. Pinjaman pun sama lah. Ha? Kalau pinjaman Islami kan, yang ada panel syariah, kalau kita yakin, kalau tak yakin bayar cash, kan duit banyak, bayar cash je. Jadi kita boleh yakin, kita kata dia panel, kalau dia salah tu dia boleh cakap macam tu. Ya. Tapi kalau kita ada kemampuan bayar cash, kita kena bayar cash. Kena bayar cash. Lagi pula untung tak bayar cash, untung jimat banyak.
Ha? Okey? Itu faedah duit banyak. Ha? Ustaz, apa hukum makan dekat tempat yang kita nampak pekerja dia semua Cina tapi halal certified? Sebab tu macam banyak rancangan. Tak, sekarang kita nak makan makanan ke nak makan orang? Ha? Sebab ada Ustaz cakap itu makro. Ha? Sebab ada Ustaz yang masak cakap makro kena cari orang yang betul Muslim je masak semacam. Tak, Ustaz cakap. Kita sekarang hamba Ustaz ke hamba Allah? Hamba Allah. Kalau hamba Allah, tanya dulu apa Allah cakap. Allah kata apa? Kulu halalan tayyiba. Dua je. Makan yang halal dan tayyib. Allah tak kata makan yang dimasak oleh orang Islam. Kadang-kadang yang dimasak oleh orang Islam lebih teruk daripada yang dimasak oleh orang kafir. Betul tak? Kadang-kadang orang Islam lagi tak jaga kebersihan. Yang penting kita nak makan makanan. Faham tak? Ha? Tak, kita wajib makan makanan halal. Jadi wajib kita apa dia? Bukan pasti tukar masak. Pastikan makanan tu halal dan cara masaknya betul. Sebab itulah ada satu hadis. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah." Dengar? Hello. Oh. Dengar. Satu hari Aisyah bawa daging yang disembelih oleh ahli kitab. Ahli kitab ni Islam ke kafir? Kafir. Jadi kata Aisyah pada Rasulullah, kami tak tahu daging ni disembelih oleh ahli kitab, dia baca bismillah ke ataupun tak. Kami tak tahu. Apa jawapan Nabi? Makan dan baca bismillah. Mereka baca bismillah ataupun tak ketika sembelih kita tak tahu. Tapi kamu bila makan baca bismillah. Mana sembelihan ahli kitab halal tak dimakan? Halal. Tapi kalau kita nampak dia sembelih dan dia tak baca bismillah, haram. Bukan ahli kitab aja, kalau orang Islam sembelih kita nampak dia patahkan leher, boleh patahkan tak? Saya nak tanya, ahli kitab sembelih baca bismillah, orang Islam pakai kopiah patahkan leher, kita makan yang mana? Ha? Kafir tu ahli kitab. Faham tak? Ha. Bila ikut Al-Quran, sunnah, simple je hidup. Jangan merumit-rumitkan benda yang mudah. Okey. Cuma kalau ada kedai Islam, ini kedai kafir kan, keutamanya apa dia? Utamakan kedai Islam lah. Sekarang banyak tak kedai mamak, pekerja dia daripada India dan bukan Muslim. Mai. Ada satu kedai kawan saya, semua India. Saya tanya dia, India ni daripada mana? Malaysia ke daripada India? India daripada India. Muslim tak? Bukan Muslim. Dia kata, kenapa tak ambil Islam? Dia kata, mana ada sekarang pekerja Islam yang nak kerja restoran dan kekal lama, boleh buka 24 jam. Mana ada orang Melayu? Jadi terpaksalah. Betul tak? Demi fulus. Okey? Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita minggu depan kita pergi Sabah lepas Jumaat kan? Lepas Jumaat. Okey. Kita jumpa lagi minggu depan. Hari Isnin ada kelas. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Kelas malam ni ada, sila datang di Bukit Jelutong, office kami, ataupun ikut secara live. Okay, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم